Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 28 berakhir pada ayat ke-29 yang bermaksud, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama-sama orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharapkan keredaannya. Dan jangan sekali-kali kedua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan-perhiasan kehidupan di dunia ini. Dan janganlah engkau mengikut orang yang hatinya telah dilalaikan daripada mengingati kami, serta menuruti keinginannya dalam keadaan mereka sudah melampaui batas-batas. Dan katakanlah olehmu hai Muhammad bahawa kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Maka barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka biarkanlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan, iaitu minuman, maka akan diberikan kepada mereka air seperti besi yang sedang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan oleh Allah lagi, terus lagi insya-Allah kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan terus lagi kita beristiqamah mempersiapkan diri kita melakukan amal-amal kebaikan seberapa yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu. Allah kurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat kesihatan. Allah kurniakan kepada kita nikmat yang mahal, harganya tidak boleh dijual beli, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan syukur juga dikurniakan kepada kita hati yang sentiasa nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat memulakan kehidupan kita pada pagi yang mulia ini dengan mengimarahkan masjid-masjid Allah. Kita solat fardu subuh secara berjamaah insya-Allah,
dan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan seperti mana kita tidak jemu makan nasi, maka sebegitu juga kita tidak jemu dalam melakukan amal-amal kebaikan. Orang yang jemu makan nasi ni biasanya orang yang dah hampir nak mati dah. Jadi sebegitu juga, mudah-mudahan kalau itu merupakan makanan jasmani kita, maka sebegitu juga kita tidak jemu untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, kerana itu adalah makanan rohani kita. Kalau kita dah tak suka nak duduk majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah, maka kita bimbang hati-hati kita ini akan mati, hati-hati kita ini akan keras. Maka sebab itulah setiap minggu kita diwajibkan mendengar khutbah, peringatan demi peringatan, supaya hati kita ini terus lembut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini saya membawa tuan-tuan berenung pada ayat ke-28 daripada surah Al-Kahfi. Dalam ayat ini ada beberapa perintah Allah kepada Nabi dan kepada kita semua. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama-sama dengan orang yang menyeru kepada Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharapkan keredaan Allah. Allah suruh kita ni bersabar dalam bersama-sama dengan orang yang mengajak kepada ke arah kebaikan, kepada keredaan Allah. Maka kita kena bersabar bersama-sama dengan mereka. Kerana bagi mereka yang duduk bersama ataupun ke arah melakukan amal kebaikan ini, keuntungan dia tidak dapat segera. Seperti mana selalu saya katakan, kita sembahyang, kita puasa, kita pergi masjid, kita pergi ke surau dan mana-mana tempat kita pergi kebaikan, dia tidak datang segera keuntungan dia. Datangnya insya-Allah pada hari akhirat. Maka sebab itu Allah suruh kita ni sabar. Allah suruh Nabi sabar, kita bersabar bersama-sama dengan orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah. Dengan benda-benda yang baik ini bersabar, tekun. Kemudian kedua kata Allah, dan janganlah sekali-kali kedua-dua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan-perhiasan dunia. Jangan mata kamu atau keinginan kamu berpaling, kerana bila ajak kepada agama ni, keuntungan dia tak dapat sekarang. Tetapi bila ajak kepada dunia, biasanya keuntungan dia segera dapat. Maka Allah kata jangan mata kamu berpaling, kerana nak cari kedudukan, nak cari pangkat, nak cari tempat yang hebat, mata kamu berpaling mengikut dan dengan orang yang hatinya telah dilalaikan daripada mengingati kami serta menuruti keinginan dalam keadaan mereka itu melampau batas. Kemudian kata Allah beritahu kepada mereka, dan katakanlah oleh Muhammad bahawa kebenaran itu yang dikatakan benar itu datangnya daripada Allah, datangnya daripada Tuhan kamu. Maka siapa yang nak beriman, biarkanlah dia beriman. Kita jangan paksa dan kita jangan larang. Dan sesiapa yang nak kufur, maka biarlah dia kufur. Kita tak boleh paksa orang untuk beriman. Tapi Allah ingatkan besok pada hari akhirat, siapa yang nak taat, biarlah dia taat. Siapa yang nak menderhaka, kita larang dia, dia nak menderhaka juga, biarlah dia derhaka. Nak buat macam mana setelah kita larang kepada dia? Kerana kata Allah, kami telah sediakan bagi mereka besok, bagi orang-orang yang menderhaka kepada Tuhannya, kami akan sediakan bagi mereka itu minuman. Bagi orang yang zalim, dengan gejolak yang mengepung mereka, mereka akan dikepung dengan kepungan api neraka yang begitu panas. Dan jika mereka minta tolong besok pada hari akhirat, minta minuman, air untuk diminum, minta air untuk diminum, maka kata Allah akan diberi kepada mereka air yang seperti bersih yang sedang mendidih. Bagaimana agaknya kalau air yang mendidih itu kita tengok dengan uap panas tu kita dah tak tertahan,
Maka bagaimana agaknya kalau besi yang mendidih, bagaimana agaknya keadaan panah tu. Bila kita letakkan nak minum tu, dia kata luluh isi kulit tu tadi, dia kata akan meluluhkan, menghanguskan wajah mereka. Itulah seburuk-buruk minuman yang paling jelek dan tempat istirahat yang paling buruk, kata Allah. Di antaranya iaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang amat berat bagi manusia, menjadi renungan dan tatapan kita. InsyaAllah hadis saya pilih daripada hadis yang ke-16 daripada hadis ini, daripada kitab hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai orang yang beriman, mengapa kamu selalu katakan barang yang kamu sendiri tidak melakukan? Ini ada dalam surah Shaf. Allah melarang kita bercakap sesuatu tapi kita tak buat. Satu. Dan banyak yang telah kamu katakan dan kamu salahi. Apa yang kedua, Allah melarang kita bercakap sesuatu dan menyalahi. Kita cakap lain dan kita buat benda lain. Yang kedua, Allah larang kita. Dan yang ketiga, Allah melarang kita banyak yang kamu tegah, hal-hal yang kamu sendiri tidak berhenti daripada melakukan. Jangan kita sibuk cegah orang buat jahat, tetapi kita sendiri melakukan kejahatan itu. Sehingga dia kata Allah sangat murka, benci kepada orang yang cakap satu benda tapi dia tak buat. Dan banyak hal yang kamu suruh. Yang keempat, Allah benci kepada kita yang suruh orang buat satu benda tapi kita tak buat. Sebab itu Rasulullah bila dia kata sallu kama ra'aitumuni usalli, mayang kamu, kata Rasul, seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Dia sembahyang. Rasulullah bila dia suruh orang sembahyang, maka dia sembahyang. Maka sebegitu juga kita pada hari ini. Kalau suruh mak bapak, suruh anak sembahyang, maka kita mestilah sembahyang. Dan banyak yang kamu kumpulkan, kata Nabi. Banyak yang kamu kumpulkan, kamu longgokkan, kata Nabi. Tapi bukan semua untuk kamu makan. Banyak yang kamu dapat, bukan semua untuk kamu makan, sikit saja. Tapi yang kita longgokkan itulah yang kita banyak. Seperti mana saya sebut semalam, kita sibuk kadang-kadang mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan, tetapi kita tak sibuk cari sesuatu yang bakal kita bawa. Amal baik, pahala ni kita tak sibuk cari. Dan dia kata yang keenam, kamu selalu menunda-nundakan taubat kamu. Dari sehari ke sehari, dari setahun ke setahun. Apa lagi yang kamu tunggu? Kata hadis qudsi ni, maknanya taubat ni jangan ditunda-tundakan. Kalau boleh hari ni kita buat dosa, maka jangan tunggu sampai petang. Hari itu juga kita segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Lalu hadis ni bertanya, kenapa kamu selalu menunda-nundakan taubat ni? Kenapa kamu tak nak, kamu selalu tangguh-tangguhkan taubat kamu? Adakah dari sehari ke sehari, dari setahun ke setahun, masa kita muda dulu sampailah kepada waktu tua, nantilah esoklah taubat, nantilah esok baru taubat, setahun habis. Sekarang kita berada di bulan 12, habis setahun lagi. Tunggu. Apa yang kita tunggu yang menyebabkan kita tak nak segera bertaubat? Ada yang mengatakan masih belum puas lagi buat amal jahat, Ustaz. Masih belum puas lagi nak buat amal jahat. Jangan tunggu lama-lama. Taubat ni dia kena segera. Sebelum pagi tu kita buat, kalau boleh segera taubat. Jangan tunggu besok lusa. Sama ada dosa kita kepada manusia atau dosa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau dosa kita kepada manusia, kita bimbang manusia tu mati besok, macam mana kita nak minta maaf? Kan? Dosa ataupun kita mati dulu, macam mana kita nak minta maaf? Itu dosa kepada manusia. Maka begitulah dosa kepada Allah. Adakah, kata Allah, kamu ni tak nak tangguhkan taubat? Adakah kerana kamu boleh mengelak daripada kematian menyebabkan kamu ni tak nak taubat?
Kamu tak mati ke yang menyebabkan kamu ni tak nak taubat? Ataupun kamu berkuasa melepaskan diri kamu daripada masuk ke neraka ke? Duit ada 40 bilion, 60 bilion, agaknya boleh tebus diri. Kalau hari ni mungkin orang kena begitu, bayar berapa bilion agaknya untuk tebus diri. Adakah begitu? Duit kita banyak, harta kita banyak ni menyebabkan kita tak nak taubat. Nanti kita boleh tebus diri kita ke? Ataupun adakah kamu merasa sudah wajar menerima balasan syurga? Adakah kamu rasa dengan amal kamu yang sedikit hari ni, kamu rasa kamu dah layak sangat ke nak masuk syurga Allah Ta'ala? Atau kata Allah, sudah adakah di antara kamu dengan Tuhan kamu hubungan kasih sayang? Dah ada hubungan yang baik ke dengan Allah kamu ni? Orang kata special talian hayat yang baik ni, ada ke? Hubungan kita baik dengan Allah menyebabkan kita ni tak nak taubat kepada Allah? Ataukah adakah kamu telah binasa kerana kebaikan dan terpedaya oleh dunia dengan panjang angan-angan kamu? Adakah kamu rasa kebaikan kamu ni dah hebat sangat ke? Dah hebat sangat ke menyebabkan kamu tak nak bertaubat? Mengapa kamu tidak mempergunakan kesihatan, kata hadis qudsi ni? Kenapa masa kamu sihat ni kamu tak nak gunakan kesihatan kamu dan keselamatan kamu, kata Nabi, untuk bertaubat kepada Allah? Masa sihat ni kenapa tak nak gunakan? Besok dah sakit, barulah kita nak sibuk gunakan. Masa muda kita tak nak gunakan ibadat. Masa muda kita ni masa kuat untuk beribadat. Kalau dah tua pun tak nak kuat beribadat, payahlah, tak? Saya sempat tadi semayang di Masjid Jami' Pek Koma tadi. Tengok yang semayang tu, sebahagian besarnya adalah warga-warga emas, orang-orang tua. Tu pun syukur jugalah tuan-tuan, di saat warga-warga emas. Biar orang muda adalah agaknya seorang, dua orang, tiga orang yang semayang tadi agaknya. Kenapa? Alhamdulillah mendapat kesedaran pada ketika dia sihat. Tapi banyaknya biasa yang pergi masjid ni, kadang-kadang setengah tempat kita pergi, amat sedih dan amat menyedihkan, tuan-tuan. Tempoh kamu sudah ditentukan, kata hadis qudsi ni. Usia kita, rezeki kita, ajal maut kita ni sudah ditentukan. Ibarat cerita, tuan-tuan, yang kalau kita tengok dia punya penutup cerita tu, kita dah tahu dah boleh agak-agak dah. Kalau tengok satu cerita ni, dia ada cerita, dia dah siap cerita tu tadi. Maka sebegitulah cerita hidup kita ni. Sebab rezeki kita bila Allah dah jamin, tak perlu nak takut sangat, tak perlu nak bimbang sangat bab rezeki ni tadi, kan? Tak perlu nak takut, tak perlu nak bimbang soal rezeki, kan? Duduk semalam, duduk fikir kereta rosak dekat jabat pendidikan semalam, fikir wah baiki kereta, nak begini dan sebagainya, anak nak bayar yuran gini. Tiba-tiba orang telefon, datang kedai sawit, duit sawit dah ada. Sedapnya, pergi ambil duit. Bila ambil duit semalam, kira nak bayar kereta, nak bayar ni pula. Malam anak datang bawa duit. Nah ayah, ni duit apa ni? Duit gaji, bagi sikit. Alhamdulillah. Dan di situ nak ajar kepada kita bahawa kita duduk pening, bahawa rezeki kita ini telah ditentukan. Pagi tadi nak keluar rumah aja, orang rumah tanya, duit budak ada, nak bayar yuran, nak beli barang, keluar balik. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Tapi itulah rezeki. Rezeki kita ni Allah dah tentukan. Begitu juga tempoh kita sudah ditentukan. Maka kita yang tak tahu 60 tahun ke, dia punya masa sekitar lebih kurang 63 tahun agaknya. Maka nafas kamu juga, kata Nabi, ada batasnya. Suatu hari nafas kamu ni akan berhenti juga, jantung kamu ni berhenti juga mengepam. Maka kata Nabi, berbuatlah sesuatu yang memberi kebaikan bagi diri kamu selagi kamu masih lagi punya kesanggupan, kata Nabi. Oleh kerana nafas kamu ni akan terhenti, maka dia kata usia kamu, tempoh kamu sudah ditentukan dan nafas kamu ni akan terhenti, akan mati juga kamu, kata Nabi. Maka berbuatlah sesuatu, kata Rasulullah,
yang memberi kebaikan bagi dirimu selagi kamu masih lagi mempunyai kemampuan, kesanggupan. Sekarang ni buat dalam keadaan kita sedar, maka buatlah yang saya katakan hari itu 7 perkara tadi. Di antaranya sedekah jariah, di antaranya banner masjid, banner surau yang tulis Al-Quran, yang menggali perigi, yang mengalirkan air, yang mengajar ilmu agama, yang apa tadi, anak-anak yang soleh. 7 benda tu buatlah selagi kita masih berkesanggupan. Tanam pokok banyak-banyak. Niat dalam hati kita, kalau ada kebun tu tanam pokok banyak-banyak. Niat dalam hati, kalau ada rezeki aku dapat makan buah ni. Kalau tak ada rezeki, aku halalkan segala makhluk yang makan pokok ni, aku halalkan. Maka itu antara yang kita boleh buat bagi selagi kita punya kesanggupan, supaya rezeki akhirat kita berpanjangan walaupun kita dah mati 40 tahun, 50 tahun masuk kubur. Seperti mana orang yang mewakafkan masjid ini, seperti mana orang yang membina masjid ini, orang yang menyumbang kapet, pemaidani, kipas dan sebagainya, selagi mana orang gunakan, insya-Allah rezeki mereka itu masih tetap akan berpanjangan. Soalannya kita besok kita kena fikirkan pula kita. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, sungguhnya engkau masih lagi berkelelamaan dalam perbuatan-perbuatan kamu di dunia ini. Sedangkan setiap hari yang engkau lalui terus menerus menghabiskan umurmu. Kata Nabi, hei manusia, kamu masih lagi boleh berpanjang-panjangan, berkelelamaan dalam perbuatan kamu kat dunia ni. Pelik, sangat-sangat pelik. Kadang-kadang orang kena ngeteh ni, satu cawan ngeteh, minum sampai 2-3 jam. Kadang-kadang orang boleh tengok bola, menghadap tengok bola daripada Muar ke Kuala Lumpur, bukan pergi balik terus, bukan 1 jam. Daripada Muar pun nak pergi Kuala Lumpur, makan masa paling tak ada pun 2 jam, balik 2 jam, dah 4 jam. Tengok bola dah 1 jam 45 minit, paling tak ada pun 6 jam, 7 jam. Kamu masih lagi boleh berkelelamaan dalam perbuatan kamu di dunia. Duduk warung, minum teh secawan, kadang-kadang sampai 1,5 jam, 2 jam kadang-kadang. Tetapi sedangkan usia engkau ni makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Cukuplah waktu muda dulu kita duduk dekat warung lama, maka di saat kita tua ni duduklah beriktikaf di masjid agak lama sikit. Sepatutnya sebegitu. Tapi kadang-kadang sama aja, tak berubah. Daripada muda sampai kepada tua, duduk warung, menghabiskan masa di warung, di papan-papan dam, kadang-kadang sampai 5-6 jam sehari. Maka kata Nabi, wahai sekian manusia, sungguhnya engkau masih lagi berkelelamaan dalam perbuatanmu, sedangkan setiap hari engkau terus menghabiskan umurmu. Umur engkau ni makin lama makin menyusut, makin lama makin menyusut, dan makin lama makin menyusut. Sejak dari saat engkau keluar dari rahim ibumu, setiap hari engkau semakin dekat menuju ke kuburan, dan engkau pasti akan memasuki, kata Nabi, masih akan masuki. Wahai sekian manusia, hidup kamu di dunia ini, kata Nabi, tidak ubahnya seperti lalat. Setiap kali dia jatuh dalam madu, dia leka dan melekat padanya. Dia suka sangat. Macam lalat ni, bila dia jatuh dekat madu, tuan-tuan, dia lekat pada madu tadi. Dia suka sangat, dia leka sangat dengan ujian-ujian kesedapan di dunia ini. Tiba-tiba orang datang bawa penyapu, pukul, mati. Maka sebegitu juga kita ni, sedapnya dunia ni kadang-kadang menjadikan kita ini terleka. Maka begitulah keadaan engkau. Akhir sekali pesanan Nabi, janganlah kamu menjadi seperti kayu yang membakar diri, kata Nabi, untuk menerangkan orang lain, tapi dia terbakar. Dalam keadaan ini membuat maksud, janganlah kita ni jadi orang yang sibuk menyelamatkan orang lain selamat, tapi kita pula mati masuk neraka Allah Ta'ala. Kita tak mahu jadi gitu. Kita nak orang lain selamat dan kita pun selamat, insya-Allah pada hari akhirat nanti datang.
InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita, pengajian kita pada kitab kita muka surat 183. Dalam tajuk masih lagi berkaitan dengan amalan-amalan memelihara diri kita daripada sebarang bentuk syirik dan menutup segala lubang yang menuju ke arah syirik itu sendiri. Sebab saya tak pastilah, saya pernah tak buat di sini, tapi saya buat baru ni di satu tempat yang lain. Amalan syirik ini akan membawa kepada amal kita itu habis. Di mana amal-amal manusia ini, saya kata hari itu tak silap di surah Haji Baki, amalan manusia ini tuan-tuan Allah Ta'ala bagikan, ulama' membahagikan dia kepada 5 bahagian. Apa yang kita buat amal ini, dan semalam saya sebut di beberapa tempat, saya kata dalam mencari amal kebaikan ini bukan sahaja sembahyang tasbih, bukan sahaja sembahyang tahajud, bukan sahaja bina masjid, bukan sahaja bina surau, malah kita senyum dengan orang itu pun merupakan amal kebaikan. Kita duduk dalam masjid itu pun merupakan amal kebaikan. Kita melangkah kaki ke masjid merupakan amal kebaikan. Kita beri salam kepada orang merupakan amal kebaikan. Semua itu adalah merupakan amal-amal kebaikan kalau menepati apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW. Yang susahnya, mana nak cari pahala ni senang. Kita jumpa orang, kita senyum, dapat pahala dah. Kita masuk masjid, kita langkah kaki kanan, kita lukur kaki kiri, dapat pahala dah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah pahala lah. Tuan-tuan keluar daripada rumah tadi, daripada bangun pagi sampai ke sekarang ni, insya-Allah penuh dengan pahala. Yang susahnya ialah untuk menjaga amal itu sendiri. Kerana ulama membahagikan amal manusia ini kepada 5. Yang pertama, amalan satu maka dibalas dengan satu. Ini amalan jahat. Dalil firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bi sayyiati fala yujza illa misla wa hum la yuzlamun. Siapa buat satu kebaikan, maka kata Allah, aku balas dengan 10 kebaikan. Maka siapa buat satu kejahatan, saya tidak dibalas melainkan dengan satu kejahatan yang seumpama dengannya. Hal keadaan mereka itu tidak terinaya. Yang kedua, amalan manusia satu dibalas dengan 10, iaitu perbuatan baik. Baik ni kita buat satu, maka Allah balas dengan 10. Kita sedekah RM1, maka balas RM10. Tak nampak pun Ustaz? Ya, kita tak nampak dengan mata kita, tapi kita kena beriman, kena percaya ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah berhak menggandakan. Yang ketiga, amalan satu diberi 1000 hingga 70,000. 70,000 kali ganda, iaitu amalan baik juga. Yang keempat, amalan itu kita buat satu, Allah Ta'ala tidak letakkan kadaran dia, berapa pahala dia, iaitulah amalan puasa. Amalan puasa ni dia mengikut kualiti puasa kita. Kalau puasa kita ni hanya puasa tahan mulut daripada makan, daripada minum, tapi mengumpat berbakul-bakul, mata kita pula tak puasa, telinga kita pula tak puasa, maka kurang pahala puasa tadi. Tapi kalau kita tahan semua sekali daripada buat maksiat, maka tinggi kualiti pahala puasa tu, agak tinggi. Dia amalan yang Allah Ta'ala tak tentukan ganjaran dia, nama dia amalan puasa. Yang keempat. Yang kelima, amalan itu dibahagi, dinamakan dia amalan penentu. Amalan penentu ni dia terbahagi kepada 2. Yang pertama syirik, yang kedua tidak syirik. Seandainya seseorang dalam masa yang sama dia melakukan amal baik, tapi dalam masa yang sama dia melakukan amalan syirik, maka segala amal-amal dia akan habis sebegitu sahaja. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Az-Zumar, di mana dalam surah Zumar Allah kata kepada Nabi, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad, jika sekiranya engkau dan pengikutmu mempersyirikkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka akan gugur segala amal-amal baik kamu. Itu disebut dalam surah Az-Zumar. Jadi amalan penentu ni ialah amalan syirik. Sebab tu yang kita belajar ni tadi.
Kalau kita buat, maka segala amal baik kita tadi tak dapat pahala. Tapi kalau kita tidak buat amalan syirik, insya-Allah segala amal baik itu kita akan dapat ganjaran balasan pahala. Insya-Allah. Makanan dah disidangkan 3 bungkus orang. Untung juga orang pergi masjid. Kita sambung balik pada muka surat 183. Wa qala rabbakumul ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Allah suruh kita ni minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, orang yang meminta kepada makhluk ini seibarat orang yang mencedok air, kata Allah, dalam keadaan tangan dia ni terbuka. Orang yang minta kepada makhluk seakan-akan orang yang mencedok air, menadah air dalam keadaan tangan jari dia terbuka. Dia cedok begitu air, dia nak minum, dia cedok, lepas tu dia bawa mulut dia. Mana dapat airnya? Mana dapat air, dia cedok, lepas tu dia nak bawa. Mana dapat air dia minum? Seumpama begitulah. Jadi kita kalau berdoa, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Dalam bahasa apa ustaz? Apa pun bahasa kita nak pakai, maka Allah memahami. Tapi sebaiknya bahasa Arab lah. Habis kalau tak reti ustaz, tak reti doalah dalam bahasa Melayu. Allah Ta'ala mengetahui, dia ilmu, dia bersifat ilmu, dia mengetahui. Ni kadang-kadang minta bahasa Arab, dia pun tak tahu. Rupanya laki minta kahwin lagi satu, bini pun aminkan juga kan. Sadar-sadar laki kahwin lagi satu. Ni kadang-kadang. Jadi mintalah dalam bahasa yang kita mudah. Ya Allah, jadikanlah diri aku ni, anak aku ni anak yang soleh, solehah. Selamatkanlah aku, diri aku, anak keluarga aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Dalam bahasa Melayu yang kita boleh faham tadi, mudah aja kan. Maka Allah kata dalam ayat yang lain, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa selain daripada Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai daripada memperhatikan doa mereka. Dan apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat, nescaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Siapa yang lebih zalim, kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa selain daripada Allah, yang tidak dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat. Dia minta yang lain pada busut-busut, pada bukit-bukit, pada batu-batu dan sebagainya. Siapa yang lebih zalim? Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita yakin. Ud'uni astajib lakum. Minta, kata Allah, nescaya aku perkenankan. Sekarang tengah hangat orang sibuk perkatakan, bila masa kita nak boleh dapatkan solat kita ni ustaz? Doalah banyak tuan-tuan. Yang penting kita doa banyak, kita minta kepada Allah. Memanglah kalau ikutkan keadaan itu, ramai pandangan-pandangan yang kita dengar dalam keadaan sebegitu tuan-tuan. Walau bagaimanapun, kita teruslah berdoa kepada Allah supaya benda ni makin turun dan makin turun dan makin turun. Kita sambung balik. Firman Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu habir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar. Ini yang ayat surah Fatir mengata, yang orang pergi minta dengan patung, kadang-kadang orang pergi minta dengan busut, kadang-kadang pergi minta dekat kubur-kubur. Jika kamu menyeru mereka, kata Allah, seru siapa? Seru patung-patung itu. Mereka tidak dapat mendengar seruanmu.
Patung ni mana tahu dia pekak, dia tuli, dia bisu, macam mana dia nak perkenankan permintaan kita. Itu yang saya cakap dengan anak murid saya bila ajar anak murid kita, berkaitan dengan mana yang lebih pandai, yang membuat dengan yang kena buat, yang membuat dengan yang kena buat. Kita ni dibuat, yang membuat kita, yang menjadikan kita adalah Allah. Manakala patung, dah tentulah Allah lebih hebat daripada kita. Mana lebih hebat, yang membuat dengan yang dibuat. Orang buat patung, bila patung tu dibuat, mana lebih hebat patung dengan yang membuatnya tadi. Dah tentulah yang membuat tu lebih pandai daripada yang dibuat. Tapi agak pelik, yang dibuat disembah oleh yang membuat. Yang buat itu, yang buat dia sendiri buat patung, disembah pula patung itu. Punya bodohnya tu, jahil murakkab betul. Patutnya benda itulah yang sembah dia. Sepatut kalau ikut logik akal, sebab dia yang buat benda tu. Tapi sebaliknya, dia pula yang sujud sembah kepada patung-patung begitu. Ada yang bukan sembah, tapi dia nak rupakan. Dia bila kamu tanya dia siapa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Habis kenapa? Dia kata kami bukan sembah patung, tapi kami letak ni sebagai satu benda yang baru ada kick lah sikit, kata dia sembahyang dan sebagainya, beribadat tu. Itu salah, sebab dia tidak muafakat dengan yang sebenar. Nanti satu hari saya akan bawa kepada tuan-tuan kitab sekolah agama, darjah 4 sekolah agama, perkara tauhid. Tuan-tuan tengok, seronok juga belajar kitab tu tuan. Seronok juga belajar kitab tu. Saya pada hari Rabu lepas, hari ini Selasa, Rabu lepas, saya pergi satu tempat kuliah. Semua yang duduk dalam kuliah tu warga-warga pendidik. Ada mantan pengarah pendidikan Johor, ada timbalan pengarah, ada pegawai pendidikan daerah mantan, ada 5 orang ke 6 orang pengetua, mantan pengetua. Kawasan tu memang guru besar. Lalu timbullah persoalan sebegini berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjanglah perbahasan dia sampai kepada satu bab, iaitu beriman kepada Allah, wujudnya Allah mengikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia kata menepati antara ada dengan tak ada. Haliyah, menepati antara ada dengan tak ada. Allah ni ada. Ada ni sifat Allah yang nama wujud ni ada. Adanya Allah, dia kata menepati antara ada dengan tak ada. Dua-dua pandangan itu betul. Dua-dua pandangan tu adalah betul. Tapi mengikut kaul ini, kata dia wujudnya Allah adalah haliyah. Haliyah ni maknanya menepati ada dengan tak ada. Nak kata dia ada, dia tak ada. Nak kata dia tak ada, dia ada. Kalau cakap dengan tuan-tuan ni mungkin dah biasa duduk ni, boleh terima sikit kan. Kalau cerita dengan budak-budak nak cakap macam mana? Ada dengan tak ada. Menepati antara ada dengan tak ada, ada dengan tak ada. Maka saya baliklah hari tu. Bila balik, mantan pegawai pendidikan satu daerah panggil saya balik. Ustaz, datang kejap. Saya kata kenapa? Apa maksud perkataan ada dengan tak ada tu Ustaz? Lalu saya kata maksud perkataan wujudnya Allah itu menepati ada dengan tak ada, maksudnya adanya Allah itu pada pengetahuan kita. Pada pengetahuan kita ni Allah ada, tetapi pada pandangan kita Allah Ta'ala tak ada. Hakikatnya Allah ada tak? Ada. Pada pandangan Allah Ta'ala tak ada. Besok di akhirat kalau diizin kita dapat melihat Allah, dapatlah kita melihat Allah. Pada pengetahuan Allah ada. Saya pun ajar anak murid macam inilah. Saya kata anak murid tak apa jelas, saya pun angkat satu benda. Bila saya angkat satu benda, saya lambungkan benda ni, saya balingkan benda ni, jatuh ke bawah. Tanya anak murid, kenapa dia jatuh? Anak murid kata kerana ada tenaga tarikan graviti. Awak yakin ada tenaga tarikan graviti? Ya, yakin. Mana dia tenaga tarikan graviti?
Tu dia maksud ada, tapi ada pada pengetahuan tapi tak ada pandangan. Kita tengok kawan kita sebelah ni bergerak, maknanya dia hidup je lagi. Tapi kalau dia dah main diam aja, goyang-goyang sikit takut dah mati. Apa sebab dia hidup? Dia ada nyawa. Apa sebab dia mati? Dia tak ada nyawa. Awak perasan nyawa tak? Awak yakin tak ada nyawa? Ada. Makna bila awak yakin nyawa, mana dia nyawa? Begitu juga suara saya. Awak dengar, tuan-tuan dengar suara saya, tapi mana dia suara saya? Mana suara saya? Hakikatnya dia ada, tapi mana dia? Pada pandangan mata dia tak ada, pada pandangan telinga dia ada. Hakikatnya Allah tu ada tak? Ada. Macam mana? Jangan bahas lagi jauh-jauh. Lagi jauh kita bahas, takut besok akan membawa kepada perkara yang dia kata bid'ah. Bincang lebih jauh, membawa kepada perkara bid'ah. Seperti mana sekarang ni dalam media sosial yang sangat-sangat viral, diviralkan berkaitan dengan apa tadi? Tangan Allah, berkaitan dengan Allah bersemayam di atas arasnya. Itu ayat mutasyabihat. Lebih baik, lebih selamat kita kata wallahu a'lam. Allah sahajalah yang lebih mengetahui. Saya tak tahu. Banyak benda yang saya tak tahu. Lebih baik, lebih selamat iman kita daripada kita sibuk nak menyelidik dengan lebih mendalam itu sendiri. Kemudian kata Allah, dan jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kamu. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Pada hari akhirat besok, patung ni semua berlepas diri. Siapa yang sembah patung, patung melepah diri. Siapa yang mengikut pemimpin yang zalim pun melepah diri. Tu jaga-jaga. Jaga-jaga kita ni, jangan main ikut je dati tuan. Seterusnya beristiadah, iaitu berlindung dengan yang lain daripada Allah, seperti jin, syaitan dan sebagainya, dengan harapan ditolak segala bala dan kemudaratan. Begitu juga untuk meminta sesuatu yang bermanfaat. Dia kata apa? Bersindung dengan yang lain daripada Allah, seperti jin. Ada lagi orang yang minta berlindung daripada yang lain-lain. Kadang-kadang berlindung pada tangkal. Sekarang ni tak ada lagi lah tuan. Dulu macam-macam. Dia panggil dia sebagai apa? Wapak. Dililit dekat pinggang dia tadi. Dililit dekat pinggang. Konon-konon dia boleh begini dan begini dan begini dan begini. Boleh menjadi syirik. Dulu-dulu orang pakai cincin teras kilo tu. Batang pokok kilo tu. Tahu pokok kilo yang panjang? Biasa dulu kat hospital banyak tu. Batang pokok kilo yang panjang tu, dia ambil teras yang paling bawah, kayu yang hitam yang bawah kali, digunakan dia buat cincin. Kononnya boleh buat jadikan dia ni kebal dan sebagainya. Dulu-dulu ada orang pakai kata kain kelambu Kaabah dan sebagainya. Jadi benda-benda yang sebegitu boleh membawa kepada syirik. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam ilmu perubatan Islam, ayat yang kalau boleh yang pakai ayat Quran, itu pun bagi mereka yang tidak boleh membaca ayat Quran. Contohnya anak-anak kita yang cucu-cucu kita yang masih kecil tadi, yang belum boleh baca ayat Quran, maka diharuskan, dibolehkan di situ. Itu dalam kitab almarhum Tuan Guru Harundin ada kebut bab itu tadi. Dia boleh pakai bagi yang tak reti baca lagi, ataupun boleh bagi yang tak boleh nak baca lagi ayat Quran tadi. Jadi kalau kita ni pakai benda-benda yang begitu, maka berbahaya. Dia boleh membawa kepada syirik. Jadi syirik ni tuan-tuan, dia cukup, orang kata cukup, macam mana nak cakap ni, terlalu mudah sangat. Sebab tu kena memahami hakikat yang sebenarnya tadi. Bagi harapan ditolak bala dan kemudaratan. Begitu juga untuk meminta sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah, wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fadzaduhum rahaqa. Dan bahawa ada beberapa orang lelaki di kalangan mereka meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di kalangan jin. Dia minta tolong pada kalangan jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
Ni jaga-jaga dalam bab soal. Kitab ni tuan-tuan, dia hebat walaupun kita tengok dia nipis, tapi setiap kali kitab ini keluarkan kenyataan, dia akan letak dalil dia. Dia akan letakkan dalil sama ada Quran ataupun dalil hadis. Tuan-tuan tengok daripada kita belajar bab syirik daripada awal hari itu pada muka surat 176 sampai sekarang ini kita dah sampai 184, penuh dengan dalil-dalil Quran. Bukti-bukti Quran, bukan dalil akal semata-mata. Dia pakai bukti-bukti Al-Quran. Baru sesungguhnya beberapa orang dari kalangan orang manusia meminta perlindungan daripada beberapa lelaki di kalangan jin. Di kalangan jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ada dia begitu. Dulu masa saya zaman-zaman muda, ada orang tu tuan, dia letak benda, duit tu, dia pusingkan pusing tu. Kita nampak dengan mata kita tu, nampak duit tu kat mana? Dia gerak-gerak, nanti orang teka. Bayarlah berapa ringgit. Tapi dia kalau buat macam tu, dia kejap-kejap dia ludah. Kejap-kejap dia ludah. Maka adalah yang lain. Adalah samping yang lain yang diminta tolong daripada yang lain. Bila teka kat situ, patutnya kat situ. Semua kata kat situ. Tiba-tiba tak ada. Dulu saya ingat lagi masa-masa tu. Ada lagi tak zaman sekarang ni? Ada lagi. Jadi ada orang gunakan pula hujah, ustaz, habis Nabi Sulaiman gunakan jin. Nabi Sulaiman tu nabi, kita ni siapa? Kita ni siapa? Lebih baik kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan sebab itu nanti kita akan jadi, kita duk fikir benda ni berkuasa, buat begini dan begini dan begini dan begini kepada kita tadi, kan? Tu jaga-jaga. Dan firman Allah lagi, satu lagi bukti. Satu lagi firman Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan pada hari Allah menghimpunkan mereka semuanya dan berfirman, hai golongan jin, yakni syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari kalangan manusia, ya Tuhan kami, sungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki. Selain yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Pada hari Allah menghimpunkan mereka semua dan berfirman, ai golongan jin, iaitu syaitan. Malaikat lain, jin syaitan ni lain. Sungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi kalangan jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari kalangan manusia, ya Tuhan kami, sungguhnya sebahagian dari mereka yang kami telah mendapatkan kesenangan daripada sebahagian yang lain. Dia dah banyak tolong kami ni begini-begini, dan kami telah sampai waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam bagi kamu. Kadang-kadang dia menjadikan manusia itu sesat, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Sedangkan kamu kekal dalam kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, insya-Allah dapatlah kita ni dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, penyembelihan kepada yang lain seperti menyebut yang lain daripada nama Allah ketika penyembelihannya. Itu pun perkara yang boleh membawa kepada syirik. Yang itu kita berhenti, insya-Allah. Bagaimana jadi syirik bila seorang sembelih itu bukan kerana Allah, kerana yang lain daripada Allah, kerana patung ni demi patung dan sebagainya, demi makhluk ni dan sebagainya, boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti sampai situ, insya-Allah kita menyambung kembali kuliah kita pada minggu yang mendatang, insya-Allah. Masih lagi tajuk berkaitan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah habis jilid yang kedua ni tuan-tuan, kita akan masuk jilid yang ketiga, iaitu pada tajuk beriman kepada para malaikat. Saya rasa tuan-tuan pun dah standby.
dah ada kitab yang jilid yang ketiga insya-Allah. Sekadar itu saya rasa tak ada kemuskilan sempaham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.